Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini aku nak review satu counter dipanggil ceiling. Okay, ceiling counter. Okay, so sebelum kita pergi kepada technical chart, kita nak tengok dia punya fundamental analysis dulu lah. So ceiling, syarikat ceiling ni sebenarnya, kita tengok website dia, kau boleh google lah, korang boleh google je. Okay, so ceiling company ni adalah company yang buat kalau tengok ni shipbuilding, okay, buat kapal lah. Okay, so ship repair, ship operation. Okay, so dia punya business more to the marine support service, okay, shipbuilding and ship repair. So more to the lebih kepada services lah, services in term of kapal. Okay. Okay, so tu sedikit tentang ceiling lah, ceiling company. So kau boleh tengok juga dia punya board of director dia siapa. Okay. So this is board of director. Okay, so dia punya vision, corporation, board of director semua lah. So korang kena kaji dulu ceiling international ni buat apa, okay, sebelum korang melabur. Okay, so kita terus kepada fundamental, okay, for the ceiling international. Nama syarikat tu Ceiling International Berhad. Okay, kalau korang tengok ni dia punya volume ni, okay, agak besar, 11 juta ni berbanding dia punya penjualan dan pembelian. Sini penjualan, sini pembelian. Okay, so mengatasi kurang daripada volume. So ada potensi untuk this counter untuk ni lah, untuk naik atau turun. Okay, untuk lagi cepat. So selalunya aku akan cari counter yang macam ni lah lebih kurang, sebab volume tinggi. Okay, volume 11 juta. Okay, dan volume dia dan dia punya penjualan dan pembelian dia bawah daripada volume. So dia ada potensi untuk pergi cepat lah, untuk naik, atau dia pergi cepat untuk turun. So itu kita kena kaji lah, sebenarnya dia nak pergi naik atau ke dia dapat pergi turun. Okay, so kita tengok dulu dia punya fundamental dia, quarter report dia. Kalau korang tengok dia dah keluar untuk 2020 hanya 2 quarter. Okay, 2020 kalau tengok ni tak tahulah kenapa dia keluar 2 quarter je. Okay, dari bulan 3 dan bulan 6 hari tu. Announce bulan 6 dan bulan 8. So ini pendapatan untuk bulan 3 dan bulan 6 lah. So sepatutnya in the end of the year ni sepatutnya dah complete, ataupun at least 3 quarter lah, 3 quarter. Okay, dah announce by syarikat, tapi ini macam tak ada announce. So kalau korang tengok ni counter report dia, kebanyakannya rugi. Okay, kebanyakannya rugi. Yang paling besar 2019, akhir 2019, okay, syarikat rugi, okay, 14 juta. Okay, revenue dia punya pendapatan 23 juta. So lebih kurang macam sama. So yang paling latest ni pun lebih kurang sama. Okay, pendapatan 14 juta, rugi 10 juta. So lebih kurang 4 juta lebih je dia punya keuntungan. Okay, so kita tengok pada annual report dia pula. Okay, annual report dia pula, kita tengok macam mana tahun syarikat mengalami kerugian lah dari start pada 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. So semua ni telah mengalami kerugian lah, okay, untuk annual dia. Okay, so kita pergi ke technical chart pula. Okay, kita tengok pada technical chart dia. Okay, kalau korang tengok ni korang tengok counter ni, kita tengok okay, daripada 2018 ni lagi dia dah naik. Okay, right, kalau tengok satu pattern, dia ada satu pattern dia turun panjang. Okay, dia turun daripada Mei 2014 okay, sampai Disember 2018. Okay, sebelum dibuat kenaikan. Okay, dibuat naik balik, right, dan dia tengok dia ada satu pattern. Okay, dia buat penurunan. Okay, so penurunan dia, okay, so based on this, okay, based on dia punya pattern, dia berkemungkinan saham ni dah habis untuk dia turun dan dia sedia untuk naik. Tapi kita kena kaji dululah. Okay, adakah dia nak turun lagi ataupun dia nak start untuk buat sideways
sebelum dia naik ataupun dia naik terus. Kita kena kaji lah. Right. Okay, based on pattern tu macam dia nak naik lah. Okay, so sebelum tu kita tengok ni lah. Kita letak satu support dan resistance. Kita tengok resistance dan support dia dulu lah. Okay, kita letak support dia yang paling rendah dekat sini. Okay, support dia paling rendah. Oops. So support dia paling rendah dekat sini. Okay, dia paling tinggi dekat sini. Okay, right. So sebelum ni, okay, benda ni sebelum dia jadi resistant ni dia adalah support untuk sebelum-sebelumnya. Kalau kita tengok ni, okay, ini paling tinggi lah kat sini. Okay, sini adalah paling tinggi lah. Sini. Okay, so korang tengok ni, alright, so dia dah naik dan dia dah break the resistance. Okay, sebelum dia buat satu sideways ini, sebelum dia break another resistance dan dia turun. Dia start turun, dia sampai ke support dia kat sini. Okay, korang tengok ni support dia. Okay, ni support dia dan dia break the support. Okay, dia break the support. Okay, dan this another support. Okay, so dia break the support. Okay, dan dia naik sikit, dia cuba untuk break the resistance, gagal, dia turun balik support dan dia break the support. So dua kali dia break support sebelum dia berada dekat sini lah. Okay, sebelum dia berada dekat kawasan-kawasan sini. Okay, so sekarang ni dia berada dekat kawasan resistance dan support. Okay, dia dah try untuk break resistance ni, dia gagal. Okay, dia gagal, dia turun balik, dia break the resistance sekejap, dia gagal, dia turun balik, dia break resistance sekejap, dia gagal, dia turun balik. So sekarang ni dia antara resistance. So resistance terbaru dia adalah sini. Okay, sekejap. So resistance terbaru dia sekarang dekat sini. Alright, so 20 sen. So 20 sen ni adalah resistance terbaru dia. So kalau korang tengok ni, dia dah sampai ke support dia, dia main kat support dia, dia naik balik, dia naik, dia dah break sekejap support resistance dia turun balik. Dia turun balik, dia naik balik, dia break the resistance ni. Okay, RM1.65 sen ni. Okay, dia turun balik. So dia main dekat area support. So ini dah jadi resistance become support. Okay, so dia main dekat area-area support dia. So sekarang ni adakah saham ni nak pergi, okay, sekarang kita nak tahulah sama ada saham ni, okay, dia nak pergi ke mana sebenarnya. Dia nak pergi ke atas ke, okay, ataupun dia nak turun ke bawah. Okay, yang pastinya dia dah melepasi, okay, melepasi ataupun dia bermain-main dekat resistance lama dia. So sekarang ni ini dah jadi dia punya support baru. So sekarang dia bermain-main dekat support baru dia. Okay, dalam 16 sen setengah lah. Okay, so kita nak tengok sama ada dia naik ataupun dia nak turun. So untuk charging tu kita kena guna beberapa indikator. Salah satu indikator is MA cross. Okay, MA cross. Okay, so MA cross ni selalunya kau guna 7 dan 22. Okay, so 7 dan 22 kalau korang tengok ni. Okay, so sebenarnya dia dah ada satu persilangan lah dekat sini. Okay. Okay, sini ada persilangan. Okay, dia dah ada satu persilangan dekat sini. Okay, dan harga tu naik atas dengan persilangan tu. So, itu adalah satu petanda baik untuk sahamnya untuk gerak naik. So, kalau orang tengok pun, okay, dia naik, dia turun sikit, dia naik, dia turun sikit dan dia naik. So, nampak tak dia punya pattern tu sikit. Okay, kalau tengok pattern dia, yang terdekat ni, dia dah nampak macam nak naik. Okay, nampak macam nak naik. Okay. Okay, so kita tengok kepada indikator kedua, MACD. Okay, kita tengok MACD pula. Okay, MACD pun sama. So MACD dah menunjukkan salah satu signal buy kat sini. Okay, lagi awal berbanding yang sebelumnya, berbanding MA. So biasalah tu, itu memang kalau yang sebelum itu pun aku kaji, memang MACD akan menunjukkan
buy signal yang lebih awal. So sekarang ni dua-dua line tu sudah melepasi kosong. So saham ni ada kekuatan untuk dia naik. Okay, saham ni ada kekuatan untuk dia naik. So kita tengok kepada another indicator, RSI. Okay, so RSI pun kita tengok macam mana. So RSI pun kita tengok dia punya, okay, kita tengok sini ya. Tengok kat sini dia punya naik dia tu. Okay, dia ada turun sikit, RSI saya tak nampak. Kita tengok kepada nanti indicator stokastik. Okay, stokastik pun kita tengok. Okay, sekarang dia berada dekat kawasan 40. Okay, 40 dan merah tu macam nak ke bawah. Okay, so kita tak tahu sama ada dia berada dekat, dia masih belum oversold lagi. Okay, so kalau tengok dekat carta ni, kita tengok kat weekly pula. Okay, so kat weekly dia dah start nak, daripada oversold ni dia dah naik. Okay, dia dah naik ke atas. Kita tengok ni, dia dah naik ke atas. Okay, dan cangkuk dia tu agak ke bawah, mungkin akan ke bawah dulu. Okay, sebelum dia naik ke atas ataupun dia cuba untuk rentas dia punya resistance. Okay, kalau kita tengok pada monthly pula. Okay, monthly dekat oversold. Okay, monthly dekat oversold dan dia punya biru tu dah merentas merah. So itu petanda bahawa saham ni mungkin akan cuba untuk naik ke atas. Okay, untuk naik ke atas. Okay, so kalau kita tengok dekat weekly indicator RSI ni, compare weekly indicator RSI, okay, kita tengok ni, okay, RSI dia lebih atas daripada stokastik. Okay, stokastik is around, tak adalah banyak sangat, 35 ini 40. Okay, so saham ni ada kekuatan untuk dia naik. Okay, ada kekuatan untuk dia naik. Okay, itu weekly. Kalau kita tengok daily pula, okay, kita tengok daily pula. Okay, so kita tengok sama juga, RSI dia dah lebih kurang 50, sini baru 37. So dia ada kekuatan untuk dia pergi naik. Okay, lagi satu kalau tengok yang ini, okay, right. Okay, so sekarang ni, okay, adakah ceiling ni akan naik? Okay, based on the analysis tu, okay, adakah ceiling tu akan naik? Okay, ataupun dia akan turun? Okay, ini pandangan aku lah. Okay, ceiling counter ni mungkin dia akan naik, tapi dia slow and steady. Okay, slow and steady. Okay, at least kecuali okay, kecuali dia dapat rentas. Okay, dia dapat rentas 20 sen ni dan dia kekal dekat atas 20 sen tu, maksudnya dia ada kekuatan untuk okay, kalau dia sampai dekat sini 20 sen untuk esoknya, dia sampai kat 20 sen dan dikekal dekat situ, dia ada potensi untuk dia pergi naik ke atas. Okay, tapi setakat ni ceiling, counter ceiling ni mungkin, okay, mungkin dia akan main dekat kawasan-kawasan sini lah. Okay, dia main atas, turun naik dulu lah, turun naik dulu sebelum dia naik ke atas. Okay, sebelum dia naik ke atas. Okay, so support dia yang terdekat adalah kawasan sini. Okay, kalau korang ni memang dalam keadaan support dia lah, dalam 16 sen setengah ni memang cantik ni kawasan support dia. So tunggu dia naik. Okay, mungkin naik dia tak adalah cepat, tapi kalau dia naik untuk esok tu sampai melepasi 20 sen ni, mungkin dia akan naik lagi tinggi. So next resistance dia adalah sini. Okay, next resistance dia adalah sini. Ni, sorry. Okay, 21 sen setengah. So 21 sen setengah adalah support dia yang lama. So kalau dia lepas 20 sen, next resistance is 21 sen setengah. Okay, so yang pasti kena tunggu dia naik ataupun melepasi this resistance first. Okay, so mungkin dia akan slow and steady. Okay, slow and steady, dia kalau bermain kat sini mungkin cantik lah. So peluang untuk dia akan naik tu
dia akan naik lah nanti, tapi mungkin slow and steady lah, slow saja. Okay, tapi kena watch out lah kawasan sini. So kalau dia break this, okay, break di support bermaksud dia akan turun lagi bawah lah, mungkin dia akan turun sampai ke uh, support dia yang paling lama 13 sen setengah, tapi ikutkan history dia. Okay, ikut history dia mungkin dia nak buat reversal dah. Okay, kalau tengok pada history dia, okay, kalau tengok dia naik, turun, dia naik, okay, dia dah turun sini, okay, dia dah habis turun, so dia ready untuk naik kat sini. Tapi mungkin slow and steady lah. Okay, slow macam ni kan. Dia slow dia naik. So itu untuk saham ceiling lah. So ini nampak macam baik kan ni. Kalau nak beli, kalau nak balik mungkin dalam around sini. Terbawah lagi cantik lah. Okay, so dia dah berada di kawasan support dia. Okay, so itu saja. So sebarang apa yang aku cakap ni adalah pandangan peribadi aku lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.